Menakjubkan dan menggemparkan pada hari ini di mana bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas yang terbukti berniat jahat hanya untuk memalukan dan merosakkan reputasi UMNO dengan pendakwaan politik terpilih. Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wazdi Dusuki berkata tindakan itu bagi mengembalikan reputasi dan maruah UMNO yang tercalar berikutan pendakwaan berkenaan. Dan baru-baru ini juga kita didengarkan kabar pada 5 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas pengurusi Felda Tan Sri Syaril Abdul Samad daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan Rm 1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Razak. Dan pada 23 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan juga Presiden UMNO selaku TPM Kerajaan Anwar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini agar semua tentang isu yang terkini perkembangan ini akan bisa kongsikan dalam channel ini buat semua. Okey, baiklah. Isu yang tergempar pada hari ini yang saya dapat daripada PH Online yang berkata, pemimpin UMNO dibebaskan mahkamah dan patut saman Tommy Thomas. Kuala Lumpur, pemimpin UMNO yang dibebaskan mahkamah daripada tuduhan rasuah digesa bersepakat menyaman bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas yang terbukti berniat jahat hanya untuk memalu dan merosakkan reputasi UMNO dengan pendakwaan politik terpilih. Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wazdi Dusuki berkata tindakan itu bagi mengembalikan reputasi dan maruah UMNO yang tercalar berikutan pendakwaan berkenaan. Katanya, biar menjadi pengajaran bahawa Melayu UMNO ini bangsa yang tidak pernah tunduk kepada ugutan, tidak mengemis belas kasihan, tidak melutut kepada kezaliman. Dan seperti mana yang telah kita tahu juga pada 5 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan bekas pengurusi Felda Tan Sri Syaril Abdul Samad daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan Rm 1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sebelum itu pada 23 September lalu, Mahkamah Tinggi melepaskan dan membebaskan juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem visa luar negara. Dalam pada itu juga, Ashraf mendesak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR segera mengambil tindakan terhadap semua petisi pilihan raya umum ke-15 PR15 yang dikemukakan mengenai salah laku sogokan wang, termasuk yang didedahkan menerusi video yang keluar di media sosial sebelum ini. Begitupun, Pemuda UMNO mengucapkan syabas dan tahniah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang mula mengambil tindakan menangkap suspek yang terbabit dalam kes penyelewengan 92.5 bilion pakej rangsangan ekonomi yang diluluskan ketika tempoh darurat. Katanya, kabarnya lebih ramai lagi yang akan ditahan dan diambil tindakan. Ini menggesahkan lagi kesaksian kita selama ini bahawa kemungkinan berbilion-bilion duit rakyat disakau melalui projek-projek rundingan terus yang diluluskan dalam tempoh darurat Kerajaan Perikatan Nasional PN terdahulu. Barangkali mungkin sebab itu jugalah ada parti yang selama ini bersandiwara dengan mengutip duit shilling untuk memasang bendera
kini boleh berkempen dengan berbelanja mewah sehingga ratusan ringgit dibayar kepada pengundi luar dahan mahasiswa. Barangkali mungkin sebab itu juga ada parti yang baru setahun jagung ditubuh tiba-tiba begitu mewah dalam berkempen sehingga memperbelanja jutaan ringgit bagi menyogok pengundi muda dan pengundi kali pertama katanya. Siapakah yang dimaksudkannya ini? Barangkali mungkin sebab itu juga ada parti yang baru setahun jagung ditubuh. Siapakah parti dan siapakah pengurusi parti yang dimaksudkan baru setahun jagung ditubuhkannya ini? Dan tiba-tiba pula begitu mewah dalam berkempen dan sehingga memperbelanjakan jutaan ringgit bagi menyogok pengundi muda dan pengundi kali pertama. Pasti banyak yang tertanya-tanya ini. Siapakah yang dimaksudkannya nih parti setahun jagung? Belum tumbuh sudah ada. Oke, baiklah. Oke, isu yang tergempar, yang terhangat, yang telah saya sampaikan sebentar tadi telah pun habis sampai di sini. Jadi, para sahabat yang baru saja melihat channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Setakat itu saja info ringkas yang saya ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini berkaitan dengan pemimpin UMNO dibebaskan mahkamah dan saman Tommy Thomas. Sini sangat menakjubkan. Oke, baiklah. Kita jumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Menakjubkan dan menggemparkan pada hari ini di mana bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas yang terbukti berniat jahat hanya untuk memalukan dan merosakkan reputasi UMNO dengan pendakwaan politik terpilih. Ketua Pemuda Datuk Dr. Ashraf Wazdi Dusuki berkata tindakan itu bagi mengembalikan reputasi dan marwah UMNO yang tercalar berikutan pendakwaan berkenaan. Dan baru-baru ini juga kita didengarkan kabar pada 5 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas pengurusi Felda Tan Sri Syahril Abdul Samad daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan Rp 1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Razak. Dan pada 23 September tahun lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan juga Presiden UMNO selaku TPM Kerajaan Anwar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana